Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang ni kita berada di Surau Al-Ansar, Datuk Keramat, lorong kiri 5. Betul. Kan? Lorong kiri 5. So jadi kita nak troubleshoot. DB ni punca dia bila on aircon dia bunyi vibrate. Tunjukkan Okey. Sini nampak dia punya main switch dah terbakar kalau tengok dekat sini. Main switch dah terbakar. Sekarang ni kita akan test bunyi vibrate dia macam mana. Hamzah, kau try on aircon. Sekarang ni kita akan on aircon. Kita on satu aircon dulu. Kita on 2 aircon. On 2 aircon je cukup lah. Jangan on banyak. Sekarang ni kita on 2 aircon. Sini satu dengan sini satu. Sekarang ni dia dah hidup. Kita akan tunggu dalam beberapa minit. So kita nak tengok dia punya main switch. Kalau tengok dekat sini dia ada dah tanda-tanda terbakar. Biasanya tanda-tanda terbakar ni dia disebabkan oleh overload. Overload ada kemungkinan disebabkan kabel tu longgar. Sebab sebelum ni kalau kita tengok dia ada pasang capacitor bank. Capacitor bank ni dia pasang dekat main switch. Lepas tu saiz kabel agak halus. So ni salah satu punca yang menyebabkan dia terbakar. Sekarang ni kita tunggu beberapa minit. Kita nak tengok macam mana. Dia bunyi. Trik Hamzah. Tadi dia bunyi. Sekarang Dia dah bunyi. dengar pada main switch dia ada bunyi. Sekarang kau off. Off lah. Bila kita periksa, ada beberapa masalah kat sini. First kali yang kita tengok, yang ni kena tukar. Lepas tu kita tengok dekat bahagian MCB. MCB yang ni, yang saya tandakan yang merah ni, yang ni dia ada short. Yang merah dengan ni, yang ni pun sama, Reno ni. Yang ni pun ada short. Yang ni ada short antara kabel live dengan neutral. So yang ni kita akan matikan dia. So kita tak boleh nak guna langsung sebab yang ni paling teruk. Yang ni dia tak teruk sangat. Still boleh guna. Untuk yang ni. Dia still boleh guna. Tapi kalau nak guna tak boleh on aircon. Sekarang kita akan check, kita akan on yang ni. Yang ni yang mana aircon tadi Sekarang kita akan tengok untuk point yang ni. Kita matikan yang lain. Sekarang kita akan check untuk point aircon, untuk MCB yang ni. Di antara salah satu ni. Hamzah, kau tolong check aircon dekat sana. Yang dalam bilik tu. Aku nak check MCB dia yang mana satu. Kau on lah. Kau duduk kat situ. On switch je. Dah hidup lah. Hidup lah. Kau off dulu. Sekarang? On. Hidup.
Tak ada api Okey. Sekarang Hamzah. Ada api Okey, so yang ni adalah MCB untuk point aircon dalam bilik. Okey, jom kita check. Okey, untuk MCB yang kita dah on tadi, kita akan tengok dia loop untuk point yang mana. Okey, kau check dulu yang sini. Okey, yang ni point soket. Okey, switch soket outlet yang ni hidup. Nampak kipas dia berfungsi. Yang ni pun sama. Aircon yang ni tak hidup. Okey, sebab yang ni MCB yang lain. Hidup tak? Hidup ah. Pasang lampu lah pun. Pasang lampu tak pun. Okey. So soket yang ni pun sama, dia loop dengan point aircon. Lampu sekali. Lampu pun dia loop juga. Dengan kipas. Okey, lampu dengan kipas pun dia loop sekali. So yang ni memang banyak dia loop. Overload. So kita takut dia overload. So kabel tu tak dapat nak menampung. Dia kena buat split aku. Sepatutnya kena split untuk point aircon, lampu dengan kipas satu circuit. Lepas tu soket outlet ni pun satu circuit. Sepatutnya memang kena asing. Okay, Hamzah ni pasang. Okay, yang ni pun sama, dia loop. Okay, yang ni untuk point aircon, dia loop dengan point switch socket outlet. Okay, cuba on je aircon. Okay, yang ni aircon untuk dalam bilik ni. So dia loop dengan point switch socket yang ni. Yang ni lagi satu. Tunjuk. Okay, yang ni pun sama. Lepas tu satu lagi. Yang ni kabel earding dia tak bersambung. Sepatutnya dia kena trip. Kan? Sini tadi ada? Ada. Cuba try. Itu memang tak ada lah. Tak ada earth. Situ memang tak ada earth. Yang point dari sini. Oh, dia tak sambung Okay. Tekan. Cuba try tekan. Oh, jap. Kau off dulu aircon. Off remote. Okay, off switch. Switch aircon. Okay, tekan. Tak ada. Banyak. Itu berapa dia pasang lah? 0.3. Tak bahaya tu. Sepatutnya sini kena pasang 0.1 M sensitivity dia. So kalau 0.3 maksud dia kurang sensitif. Maksudnya katakanlah bila kilat sambar, so dia akan sambar dulu dalam equipment, lepas tu baru benda ni dia akan trip. Macam ni. Kalau dia pasang 0.1 dia lagi sensitif. So nanti in case Dia dulu sini bila kilat je dia kilat trip tu yang diorang tukar tu. Oh, yelah. Sebab dia orang tak solve lagi problem tu sebenarnya. So tak apa, nanti kita akan check untuk earding pula. Tapi tuan kena tunjuk lah dia punya earth chamber yang tanam dalam bumi tu. Saya tak tahulah tu. Tak tahu lama saya tak tahu kat mana dia buang. Okay. Planning punya cerita kita tak tahu. Okay, kalau tengok dekat sini, yang ni pun kena tukar. Cumanya, yang tengah on. Cumanya yang ni, bila kita tukar, kita takut nanti LCB dia sentiasa tendang. Sebab kita risau, Dia terlalu sensitif. dia terlalu sensitif. Lepas tu kita tengok dia punya kabel main earding. Main earding tak ada saiz yang besar. Semua saiz paling tinggi pun 2.5 mm. Nampak? Kalau tengok dekat sini, dekat earth boost bar, kabel paling besar pun saiz 2.5 mm. Cik saiz kabel. Saiz untuk soket, bukan saiz untuk earth chamber yang tanam dalam bumi tu.
Okay. So yang tu pun seeloknya kena buat baru untuk keselamatan. Jumpa Hamzah. Okay, sekarang ni kita akan check untuk earding. Okay, earding kalau kita tengok dekat sini, yang ni kabel dia pakai saiz 2.5 mm, 2.5. Okay, kecil. Sepatutnya sini adalah kabel saiz 16 mm. Itu baru betul ikut spek Suruhanjaya Tenaga. Okay, lepas tu lagi satu yang ni rod. Okay, kita tengok dia punya rod macam mana. Okay, rod dia dah reput. Nampak oh, dia dah menipis. Okay, yang ni bukan rod sebenarnya ni. Yang ni untuk besi yang biasa dalam dalam konkrit atau untuk binaan rumah. Mungkin Y16 ke atau Y12 ke, saya tak pasti Y berapa ni. So kabel dia saiz kecil. Okay. Lepas tu dia punya yang ni sepatutnya kena pakai rod tembaga baru betul. Okay, jadi mungkin dia nak jimat kos. Okay, dia nak jimat kos, dia pakai besi lebihan kerja buat bangunan. So dia orang letak je dekat sini. So bila kita periksa, kita tak dapat nak ambil bacaan sebab kita suspek besi ni dah tak dapat nak jadi pengalir ke dalam bumi sebab banyak dah berkarat. Dan kalau kita ketuk lagi ni, dia akan reput ni, dia boleh patah. Okay, besi ni boleh patah. Okay, sekarang kita akan test. Kita test lagi sekali. Okay Hamzah, try. Okay, select sampai 2000 ohm. Okay, nampak kita tak dapat baca reading dia sebab dia punya besi tu dah berkarat. Dah berkarat teruk. So reading dia kita tak boleh baca. So ni untuk solusi dia, cadangannya kita kena tukar sistem pembumian yang baru. Okay, okay Hamzah, kau buka ni buku. Okay, tujuannya untuk sistem pembumian ni adalah untuk keselamatan pengguna. In case nanti kalau berlaku leakage atau shortage pada bodi besi, so nanti ELCB dia akan trip. Cari yang apa tu? Kabel saiz 10 mm. Yang ni ni atas. ni. Okey. Kalau kita tengok yang ni adalah buku Suruhanjaya Tenaga. Kau buka depan. Okey, ni buku Suruhanjaya Tenaga. Okey, edisi 2008. Okey, kita tengok dekat sini. Konduktor yang disambungkan antara punca bumi pengguna ke bahagian logam terdedah saiz minima kabel ialah 10 mm. Okay. 10 mm ni biasanya hanyalah untuk single phase. So kalau 3 phase kita pakai saiz 16 mm. Okay, lagi bagus. Okay, kalau tengok dekat sini yang ni saiz kabel 2.5 mm, kecil. Nampak halus. Yang ni adalah kabel untuk soket, okay, untuk plug. Baru sesuai. So mungkin diorang nak jimat kos. Jadi diorang pasang kabel halus. Okay. Okay, sekarang ni bila kita tengok dekat DB ni, okay, ada beberapa komponen yang kita perlu tukar. So cadangan kita yang ni, macam yang ni nampak satu MCB dia share dua kabel. So yang ni kena upgrade, kena tambah lagi DB, kena tambah MCB. Okay, kena tambah MCB. Sorry, kena tambah MCB. Lepas tu yang ni pun sama.
Awak C32. C32 dia share. Okey. Yang ni tak boleh ni. Yang ni sepatutnya pakai C20 dah cukup. So yang ni pun kena tambah sebab dia share dua kabel. Okey, ni kena tambah. Lepas tu yang ni C32, yang ni kena tukar pakai C20 ataupun C16. Yang ni untuk poin lampu C10 tapi dia share dua kabel. So yang ni kena tambah lagi satu MCB. Okey, lepas tu yang ni kena tukar. Yang ni kena tukar ELCB 0.1. Max guard ni, yang ni kena tukar. Okey, tukar main switch yang baru 3 pole. Okey, yang ni dua main switch ni. Yang ni JK Surau kata yang ni pergi ke DB dekat luar. So sekejap lagi kita akan tengok untuk DB dekat luar. Okey. Okey, aircon yang ni untuk dekat kawasan Imam. So jadi kita akan tengok dia punya wiring. Kalau kita tengok dekat casing ni, seolah-olah macam dia loop daripada switch socket outlet. Okey, untuk point aircon ni. So kita akan tengok dia loop ke tak. Okey. Ni adalah switch dia, switch aircon. Okey, switch aircon ni, yang ni dia pakai kabel saiz kecil. Okey, 1.25 rasanya ni. Nampak kabel 3 core. Kabel 3 core. Okey, tak boleh. Sepatutnya paling kurang yang ni pakai saiz yang ni kita tengok berapa HP. Okey, 2.64 kilowatt. Ini lebih kurang 1.5 atau 2 HP. Okey, sepatutnya yang ni pun kena pakai kabel saiz 4mm. Okey, yang ni kena tarik direct pergi ke DB dekat sana. Tapi kalau kita tengok dekat sini, dia loop daripada point switch socket ni. Okey, dia loop, lepas tu dia pakai pula kabel saiz 1.25. Kabel saiz kecil. Memang tak patut. Okey, banyak yang tak ikut spek. Okey, untuk aircon yang ni 2.5 HP. So yang ni ikut spek, yang ni dia pakai kabel saiz 6mm, nampak? Kabel saiz okey, nampak? Yang ni dia pakai kabel saiz 6mm. Tapi untuk bahagian earding dia pakai kabel saiz 1.5mm. Kerja memang terbaik. Sepatutnya dah kabel live dengan neutral dia pakai kabel saiz 6mm. Sepatutnya kabel earding pun kena pakai saiz 6mm. Yang tu adalah yang sepatutnya. Tapi kalau tengok dekat sini dia pakai kabel saiz 1.5. Nampak kecil. Jauh beza. 1.5 biasanya kabel hanya untuk point lampu, bukan untuk point aircon. Okey, mungkin diorang nak jimat. So jadi diorang buat macam tu. So kita tak tahu sebab apa dia buat macam tu. So jadi pendapat kita, kalau nak selamat, kena tukar untuk wiring bumi. Okay, sebab aircon yang ni dia saiz 2.5 HP, agak besar. Okay, untuk kabel live dengan neutral tak ada masalah, pakai kabel saiz 6. Kabel bumi je banyak yang tak betul. Okay, yang ni dia pakai kabel saiz 1.5mm.